Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh menyesatkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam. Selamat tengah malam kepada para pendengar Ria 897 FM. Diteruskan rancangan pada tengah malam ini, Misteri Jam 12. Dengan kisah yang pertama ini datang, kiriman yang saya terima dari Shah Alam. Ini Putri yang mengirimkan email ke alamat ria@mediacorp.com.sg. Apa kabar semua pendengar Radio Ria? Nama saya Putri Balkis. Saya ingin ketengahkan pengalaman saya dalam Misteri Jam 12. Saya pendengar dari Shah Alam, Malaysia. Pengalaman yang seram ini berlaku pada tahun 2012. Pada waktu itu saya baru saja menetap di rumah yang saya tinggal sekarang ini. Tapi alhamdulillah, sekarang rumah saya ni sebuah apartmen yang saya sewa. Sudah bebas, boleh saya katakan sudah bebas daripada gangguan makhluk-makhluk yang menakutkan. Tapi 2012 ketika baru pindah KC ke apartmen ini, memang seram. Antaranya perkara yang pernah berlaku, tengah duduk tengok TV. Dekat belakang saya bahu dari belakang ada orang cuit. Beberapa kali dapat rasakan ada orang mencuit bahu saya. Nanti akan saya toleh, tapi tak ada orang. Baguslah kalau ada. Dan beberapa kali juga kata beliau di sini, ada kalanya ketika saya sedang duduk dekat ruang tamu juga sedang menonton TV, nanti saya akan dapat rasakan orang main tiup-tiup tengkuk saya dari belakang. Selain daripada cuit bahu, tiup tengkuk saya dapat rasakan nanti macam ada angin dari belakang. Itu dua perkara. Jadi oleh kerana saya tak naklah perkara sedemikian berlaku, saya telah pun mengalihkan perabot-perabot dalam rumah tu supaya sofa dalam rumah tu di belakangnya tembok. Ya, belakang tembok. Jadi taklah saya rasa macam belakang ni ada sesuatu. Yang saya tahu di belakang saya adalah tembok. Seorang diri kisi. Tarik seret sofa, tarik seret almari TV. Tapi masalah baru pula timbul. Masalah baru. Jadi pendengar Ria 897, saya masuk bilik tidur. Jadi saya ni kalau tidur tak suka tutup pintu. Saya akan buka pintu, kata Putri. Nanti bila saya buka pintu, daripada bilik saya sekarang ni dah boleh nampak TV tau. Kalau sebelum ni TV tak nampak. Jadi oleh kerana saya dah alihkan perabot, boleh nampak TV.
dan Casey. Kadang-kadang tengah-tengah malam, tengah tidur, TV di dalam rumah yang saya sewa ni menyala dengan sendirinya. Menyala dengan sendiri dan bertukar-tukar saluran Casey. Saya akan bangun, matikan TV, cabut plug, tidur, baru okey. Bayangkan, yang paling menakutkan, waktu tu saya ingat lagi, dalam tandas saya sedang mandi. Rambut dengan shampoo, muka dengan sabun. Jadi saya dengar dalam tandas yang saya mandi ni, ada orang cakap hey. Jadi saya terperanjat lah, sebabnya muka wajah saya ni dah penuh dengan sabun. Dengan segera tangan air. Alangkah terperanjatnya saya ternampak ada wajah seorang wanita yang hodoh sangat-sangat depan muka saya, yang buat saya terpekik dan hampir tergelincir jatuh dalam tandas. Nasib baiklah saya dapat pegang pada paip dalam tandas. Kalau tidak, saya pasti akan terjatuh. Jadi gangguan-gangguan berterusan. Kadang-kadang dapat rasakan macam ada orang dalam bilik. Kadang-kadang nampak kelibat orang jalan. Rupa-rupanya rumah yang saya sewa ni dah masuk lebih kurang 4 tahun kosong, tak ada orang tinggal. 4 tahun dekat Shah Alam, Casey. Apartmen ni memang dah tak ada orang tinggal selama 4 tahun. Jadi maka itulah, bila saya mendapatkan bantuan daripada seorang kawan saya, merupakan seorang ustaz, katanya Puteri Balkis. Dia pun bertanya selok-belok tentang rumah tu, dan lalu dia bercakap. Dan saya sendiri malu. Mungkin ini adalah tanda-tanda cara-cara untuk saya berubah. Mungkin begitu indahnya hidup. Kawan saya, ustaz, namanya Ustaz Sufian, bercakap dengan saya dan bertanya, ni aku nak tanya kau ni dalam rumah tu solat tak? Mengaji ke? Buka azan maghrib ke? Azan subuh? Berkumandang ke? Kemudian saya terdiam. Ada buat tak tu semua? Aku tak buat lah. Kau macam tak tahu aku pula, kata saya kepada kawan saya, seorang ustaz. Bayangkan pendengar. Patutlah cuba buat tu semua. Sebab yang datang ni pun bukan diundang. Yalah, kau ceritakan aku rumah kau tu dah kosong 4 tahun. Jadi rumah kosong 4 tahun, tengok tak ada penghuni, tak ada orang yang beramal soleh dalam rumah tu, tak ada orang melakukan ibadah. Dia datanglah beranak pinak. Kau buat pelan-pelan. Habis kau tak boleh tolong aku ke? Tolong halau hantu ke? Sema ke? Aku boleh tolong, tapi kau kena tolong diri kau dulu. Bukalah, kalau tak tahu mengaji pun, belajar mengaji ataupun bukalah surah-surah dulu. Kemudian solatlah. Bukan susah mana pun. Kalau boleh tengok handphone sejam tak stop, solat 5 minit je. Saya terdiam, Casey. Mungkin ini cara Allah untuk membuat saya kembali ke jalan yang benar. Betul, Casey. Selepas tu, saya beria-ia sangat nak belajar solat. Saya buat solat. Saya buka mengaji. Dalam rumah tu azan. Dan saya harus mengaku, pada mulanya agak sukar untuk melakukan semua tu. Tapi lama-kelamaan, rumah saya ni bertambah terang. Dan kemudian gangguan-gangguan mula lenyap. Begitu saja. Sekarang ni dah tahun 2017. Tidak ada lagi gangguan yang berlaku dalam rumah. Saya rasa bersyukur sangat. Betul juga kata kawan saya, Ustaz Sufian. Kita yang boleh merubah segalanya, bukan orang lain. Terima kasih. Selamat tengah malam.
Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Itu dia kisah dikongsi sama dalam rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kita akan teruskan pengalaman berikutnya ini. Benar ataupun tidak, ingat MJ12 hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Tapi yang ini kisah selanjutnya, satu perkara yang berlaku. Ini berlaku di mana ni? Di Singapura. Entah benar ataupun tidak, tapi terima kasih atas kiriman ini daripada pendengar kita bernama Sally, bukan nama sebenar, nama samaran yang digunakan kata Sally di sini. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, nama saya Sally. Saya nak ceritakan ini berkenaan dengan kakak saya yang dibuat orang. Kata Sally, kakak saya pada mulanya menunjukkan tanda-tanda dia dibuat orang. Pada tahun, perkara ini diceritakan berlaku pada tahun 2014. Ya, sekarang 2017. Dan antara perkara yang kakak saya sering lakukan adalah mengasingkan dirinya daripada keluarga. Selalu kita akan duduk dekat ruang tamu, tengok TV sama-sama. Tapi kakak ni mengasingkan dirinya dari ahli keluarga yang lain. Mula duduk dalam bilik dan dia mula malas nak bergaul, buat hal sendiri. Dan lama kelamaan ia membimbangkan. Jadi satu kali tu, apa yang terjadi? Ibu saya, kata Sally, memberitahu pakcik saya tentang keadaan kakak. Pakcik datang rumah. Bila pakcik datang waktu tu, kakak berada dalam bilik tidurnya, tutup. Nita? Nita? Buka pintu, Nita? Nita? Tapi kakak saya langsung tak respon. Nita. Sehinggakan mak saya mengambil kunci, buka pintu bilik. Kakak saya Casey tengah duduk dekat katil bersila dan sambil kepalanya dipusingkan. Pusing. Nita? Nita? Astaghfirullahalazim. Bang, Abang Long, kenapa dengan Nita, Abang Long? Pakcik saya masuk ke dalam melihat keadaan kakak saya sedemikian rupa. Saya nampak dengan jelas, katanya Sally. Pakcik saya pun mula membaca surah. Kakak saya kepalanya yang diputarkan, dipusingkan, pusing sambil mendongak ke atas. Kepala mendongak ke atas, dia pusing, dia putarkan kepalanya. Casey, pendengar Ria 897. Habis pakcik saya ni membaca ayat kursi, dah habis, terus pakcik saya beri salam. Kakak saya daripada duduk bersila berpusing kepalanya berhenti. Tapi dia bercakap dengan pakcik. Kepalanya tetap mendongak ke atas. Apa kau nak? Kenapa kau datang rumah aku? Apa kau nak? Kenapa kau datang rumah aku? Apa aku nak? Ini bukan rumah kau. Ini rumah adik aku. Apa kau buat kat sini? Ini bukan tempat kau.
Ini tempat aku. Tempat kau kat luar sana. Ini bilik aku. Bilik ni bilik aku. Abang Long, kenapa dengan Nita, Abang Long? Nanti dulu. Aku nak kau keluar. Siapa hantar kau dekat sini? Kau pergi balik rumah tuan kau. Jangan datang dan ganggu rumah ni. Kau faham? Keluar. Kau fikir aku takut kau? Aku tak takut dengan kau. Aku tak takut dengan kau. Jadi perbualan kata Sally, dia dengar Pak Longnya bertutur dengan kakak. Yang pastinya itu bukan kakak dia yang cakap. Dalam keadaan duduk bersila di atas katil, kepala mendungak ke atas, ketawa dan membantah. Itu yang dikatakan, digambarkan di sini. Pak Long mula membaca. Waktu tu saya dah tak dibenarkan berada di depan pintu. Pak Long kata, yang lain kalau tak ada urusan, termasuklah saya lah, tolong keluar daripada bilik ni. Pak Long kata, biar aku dekat dalam sini. Saya dengan ibu, dengan adik perempuan saya satu lagi, kata Sally, kita tidak dibenarkan dalam rumah. Jadi yang ada dalam rumah adalah ayah saya, Pak Long, dengan kakak yang ada dalam bilik. Ibu saya dengan adik, kita keluar rumah. Keluar, iaitu berada dekat kawasan ruang tamu. Kalau takut, kita akan keluar rumah, berada dekat koridor rumah. Pak Long tutup pintu. Ayah dekat dalam membantu Pak Long. Dengar Pak Long membaca. Kakak dalam bilik terpekik-pekik, Casey. Bayangkan pendengar 897 FM. Selang hampir sejam dekat dalam, Pak Long keluar. Pak Long giling kepala. Tak boleh lah. Aku tak boleh. Dia tak nak keluar. Degil ni. Aku tak boleh teruskan. Sebab aku takut nanti Nita akan terkesan kalau aku terus memaksa dia keluar. Sebab ini boleh merosakkan otak. Kata Pak Long kepada ibu, kepada ayah. Jadi ayah pun bertanya, jadi sekarang nak buat macam mana ni? Siapa yang hantar? Apa salah anak aku? Siapa hantar? Salah apa? Tak kisah. Itu nanti kita boleh tahu. Sekarang kita nak bawa dia keluar. Dia tak nak keluar. Aku tak boleh teruskan. Takut nanti Nita sengsara nanti. Jadi Casey, jadi malam ni macam mana? Malam ni aku nasihatkan, cuba buat Nita tidur. Kalau Nita tidur, sihir tu takkan sampai. Tak boleh kena. Selagi dia jaga, selagi itulah kena. Dipendekkan cerita, Pak Long berusaha dan akhirnya dapat nombor tukang ubat. Seorang kenalan jauh Pak Long saya.
Tapi masalahnya, tukang ubat ni dah agak tua dan uzur sedikit. Dia berkerusi roda. Kita kena bawa kakak pergi rumah tukang ubat ni. Satu hari kita pun pergi. Kakak masih dalam keadaan tak nak layan orang, tak nak bercakap, tak nak bergaul. Tapi setelah ayah paksa pergi, rumah tukang ubat ni terletak dekat kawasan timur Singapura. Sampai seorang pakcik ni berkerusi roda dalam rumah dengan bersungkuk masuk dalam. Kakak dalam keadaan tak berbual, tak bercakap. Mata dia tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, bawah. Seolah-olah dalam keadaan macam tak tentu arah, katanya Sally. Ini ke Nita? Ya, cik. Nita dah makan? Nita, pakcik tanya ni, dah makan? Nita, kenapa tak jawab? Sombong Nita Hei, kau diam. Kau diam. Garang Nita ni Cubalah hormat orang tua. Pakcik kan tua. Tengok ni, tak berupaya pun duduk kat kerusi roda. Habis kau fikir kau kuat sangat? Boleh anu aku? Korang fikir korang bawa aku dekat sini, aku nak keluar? Aku takkan keluar. Pakcik mengambil segelas air, dituangkan air dari dalam botol, dituang ke dalam gelas. Pakcik membaca, tak tahu apa surah, tapi dapat dengar dan mulutnya berkomat kamit. Mengambil air itu, diserahkan pada Nita. Nah, minum ni. Kau ni banyak cakap, nanti kau haus pula. Minumlah, minum. Minum, haus. Haus kan? Tak nak. Aku tak haus. Siapa cakap aku haus? Aku tak haus. Kau fikir aku bodoh? Aku takkan minum air ni. Aku takkan minum. Betul kalau kau tak nak minum? Betul tak nak minum? Betul tak nak minum Tak nak minum? Kakak mula menyanyi kisih, kata Sally. Pakcik menuang air pada tangan. Betul tak nak minum ni? Kalau kau tak nak minum, aku minum. Pakcik renjis dekat kakak. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, kakak saya terpekik. Tak tahulah apa yang panas sangat. Panas. Aku nak buka baju, panas, kata kakak saya. Pakcik tu renjis lagi. Renjis. Sakit kan? Sakit? Kau nak keluar tak nak? Nak keluar? Tak nak? Ni awak ayah dia ke? Ya, tolong pegangkan dia. Casey, waktu tu pakcik mengambil air tu, renjis lagi, dia cuba melawan Casey. Maklumlah pakcik di kerusi roda, dia cuba bangun. Ayah saya seorang pun tak boleh pegang, terpaksa saya tolong, kata Sally. Ibu pun tolong pegang. Sampaikan dalam rumah tu ada seorang anak lelaki pakcik ni
tolong pegang kaki kakak saya yang mula menendang-nendang. Dia pegang kaki. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Terus kakak saya Mak Nita kat mana, Mak? Benda terkeluar, Casey. Pak Cik itu menasihati kakak, menasihati mak dengan bapa saya tentang kakak. Katanya begini, dia dah keluar, tapi dia akan datang balik. Sebab kunci itu masih dalam badan anak awak. Saya nak kena keluarkan. Maksud Pak Cik, kunci apa, Cik? Anak awak dah terkena santau angin. Jadi dalam badan ada barang. Saya nak kena keluarkan. Cara muntah, tak tahulah. Yang paling baik dia muntahkan barang tu. Selagi barang dalam badan ni tak keluar, yang tadi itu akan datang balik. Dan benda ni akan berterusan. Lama kelamaan, ia akan menjejas otak anak awak. Sekarang saya tak boleh teruskan berubat. Sebab anak awak ni dalam keadaan tertekan sekarang. Tunggu besok. Sementara itu, jangan kasih dia tidur seorang. Saya terpaksa, Casey, tidur dengan kakak. Takut. Kakak dekat atas katil, saya tidur dekat lantai. Mak saya pun temankan sebelah. 3 beranak, Casey. Dengan adik perempuan saya, 4 orang dalam satu bilik. Takut. Semua temankan kakak. Kakak tidur, semua rasa tenang. Besok jumpa lagi pakar. Berubat. Baca, berubat lagi, kasih minum air. Dan akhirnya kakak muntah. Bila kakak muntah terperanjat, masuk dalam baldi besar. Dalam muntah ada rambut. Rambut, Casey. Ni awak tahu rambut apa ni? Ini rambut orang yang dah mati. Dia gunakan santau angin masuk dalam badan. Jadi rambut orang dah mati ni masuk dalam tubuh anak awak. Jadi perempuan ni yang punya rambut ni, dia datang balik lah. Itu rambut dia. Sebab pada dia, korang ni ambil rambut dia. Selagi benda ni tak keluar, selagi itu dia datang balik. Sekarang dah keluar, bagus. Alhamdulillah. Muntah tu satu tanda yang baik. Itulah kisah. Selagi kakak tak muntahkan rambut tu, selagi itulah kakak saya akan kena ganggu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedenakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Ya, pendengar Ria 897 FM, terima kasih pada anda semua yang sedang bersama dengan kami di sini. Ya, tadi kisah agak panjang sedikit, tapi saya memilih kisah tu sebab satu pengalaman yang menarik, ya, boleh kita pelajari sesuatu daripada kisah dan pastinya juga saya harap anda terhibur dengan pengalaman daripada Sally yang berkongsi. Jadi itulah kisah yang diceritakan memang menyeramkan. Jadi seperti yang diceritakan dalam kiriman email ni, katanya Pak Cik ni yang berubat dia cuba dan benda tu akhirnya panas bila direnjis dengan air bacaan tu, dan dia keluar dari tubuh. Tapi mengikut apa yang diceritakan tadi, benda tu akan datang balik dia balik, nanti datang balik. Jadi macam mana kalau dia datang balik tu,
Kenapa? Sebab dalam tubuh tu ada sesuatu yang dia inginkan, iaitu rambut dia. Jadi digunakan sebagai santau angin. Wow. Seram juga kisah malam ni. Sini hanya sekadar hiburan, jangan mudah percaya dan terikut-ikut. Dan terima kasih kerana menjadikan Ria 897 FM sebagai stesen hiburan anda setiap malam. Dan pendengar Ria ni bukan saja dari Singapura, malah dari luar Singapura ramai juga mendengar Radio Ria 897 FM bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kalau ada pengalaman dipersilakan 669 11897. Hello. Hello, selamat pagi. Hello, siapa tu? Halo, Kesti. Ya, siapa ni? Wan Lee, Kesti. Dari Wan mana Lee. panggilan? Dari Tanjung Mari Karimun. Dan ada kisah tentang apa? Silakan. Saya tentang ni apa ni? Tentang kawasan Punjung, Kesti. Silakan. Apa namanya? Kawasan Punjung masalah ni, Kesti. Ini tambah dia kemang terus semua orang tu besar. Bertemu pada lampu, Kesti. Saya suka dengan yang bendara Kesti juga dari Tanjung Mari Karimun. Dan pengalaman anda ni berkenaan dengan apa ni? Macam tujuh, Kesti. Tuyul? Tujuh. Oh, tujuh? Dia makan terbang kan. Ini tujuh tu. Dia tujuh biasanya laju. Ini kan pelan. Okey, ringkaskan pengalamannya langsung, silakan. Saya macam nampak sini dengan kawan Kesti. Ya. Itu lah Kesti. Terima kasih ya. Kurang jelas saya tak boleh teruskan ya. Mohon maaf sebabnya nanti mengganggu pendengar-pendengar. Kurang jelas panggilan awal tadi. Tapi terima kasih kerana menelpon. Saya menghargai panggilan anda walaupun jauh di Tanjung Balai Karimun. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Rahman. Cik Rahman, panggilan dari mana ni? Panggilan dari Dover. Dan ada pengalaman tentang apa Cik Rahman? Silakan. Tentang kita pergi adventure Pak Kubu Kasim. Oh, tu Kubu Kasim dekat Bedok South. Dekat daerah Bedok South lah, dekat lah situ Jadi pengalaman di Kubu Kasim ni di antara Bedok menghalau ke Siglap ni, apa pengalamannya? Silakan. Contoh kita pergi adventure tu, kita ada para tak normal kita. Berapa ramai anda jalan? Ada dalam 15 orang, campur budak-budak semua. Woi, kenapa ajak budak-budak malam ni? Saya pula tak takut. Ini setakat naik kereta lalu ataupun jalan kaki? Ya, kita pergi sana naik lori, ada kereta, ada van lah. Ramai juga pergi. Lalu je lah depan tu? Tak lalu, kita berjalan dalam Kubu Kasim. Oh, dalam? Dalam Kubu Kasim. Jadi apa yang terjadi? Bila kereta panjang, semua patah buah lari. Itu lah ceritanya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kembali. Baik saudara, saya akan berehat seketika. Kita akan kembali. Casey akan berkongsi dengan lebih banyak lagi kisah-kisah pengalaman misteri di Ria 897 FM. Ya, jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan ini. Pastinya Misteri Jam 12 ini hanya sekadar hiburan saja, ya. Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Dan kalau ada pengalaman, anda boleh hubungi saya di 669 11897. Ada yang kata, Casey, kisah tadi dari Sally itu seram Saya daripada ini, kiriman daripada mana ni? Ayu kata saya dari sedang duduk dekat ruang tamu rumah saya. Oh, Ayu dari Kota Baru Kelantan mendengar rancangan ni seorang diri. Terus saya masuk dalam bilik sekarang ni di tepi adik yang tengah tidur dengar MJ12. Mantap kisah malam ini. Suka dengan kisah misteri. Ayu dari Kota Baru Kelantan sedang dengar sorang-sorang, rasa takut pula ya. Dan seterusnya kita ada kiriman daripada Yazid, katanya Casey, MJ12 is the best. Terima kasih pada Yazid. Dan yang lain-lain sedang mendengar, saya ucapkan terima kasih. Kita akan berehat seketika dalam Misteri Jam 12 akan kembali selepas ini. Misteri Jam 12, ingat,
ini hanya sekadar hiburan. Jangan terlampau taksub dan terikut-ikut. Kita dengar seram-seram, lepas tu jangan terbawa-bawa lah. Tu je lah. Jangan, Kisi dalam jam 12 malam, Kisi kata kalau nak tidur malam, kena buka tingkap. Dekat tingkap tu, kena gantung satu batu. Jangan sampai gitu sekali. Apa yang anda dengar, anggaplah hanya hiburan. Dia macam menonton filem lah. Awak tengok wayang cerita hantu ni, dalam cerita tu dia pakai batu ni, tak awak ikut kan? Jadi samalah macam ni. 100% hanya hiburan saja. Kepada para pendengar Misteri Jam 12, kiriman ini dari Kak Maya. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam Kak Maya. Kakak nak berkongsi peristiwa yang menyeramkan sangat-sangat. Dan peristiwa ini telah pun membuat kakak tidur sampai ke saat ini tak nak tutup lampu. Kakak tidur dalam keadaan bilik yang terang benderang. Ini benar-benar berlaku. Terpulanglah pada Kisi ataupun para pendengar Misteri Jam 12 nak percaya ataupun rasakan mungkin cerita ini dibuat-buat. Tidak sama sekali. Begini kisahnya. Satu ketika dahulu, kakak kalau tidur orang buka lampu, kakak tak boleh tidur. Memang susah nak tidur. Jadi lampu kena tutup, barulah kakak boleh lelap. Tapi setelah satu kejadian berlaku dalam rumah kakak, kakak dah tak berani lagi lah nak tidur dengan keadaan bilik yang gelap. Tak boleh Kisi. Memang takut. Jadi bila kakak cakap tak boleh tidur dengan bilik yang gelap ni, tak adalah kakak hidupkan lampu bilik tu terang benderang. Kakak dah pun beli lampu side table lamp yang kakak gunakan. Kakak hidupkan lampu tu. Setidak-tidaknya bilik tu tidak terlampau gelap. Ada juga cahaya lampu dalam bilik yang kakak tidur ni. Kejadian ini berlaku pada satu malam. Kakak ni ternampak ada seekor kucing. Kucing ni dekat bawah kolong blok rumah kakak. Jadi kakak ni juga merupakan penggemar kucing lah. Kakak kadang-kadang dalam beg ni mesti ada 2-3 tin makanan kucing. Tak kisah dekat mana kakak pergi, kalau nampak, kakak akan kasih kucing tu makan. Katanya Kak Maya. Satu hari ni kakak balik kerja jam 11 malam. Dekat lift ada seekor kucing hitam. Jadi kakak tengok ni kucing ni mungkin bukan hak orang. Kakak pun tengok dalam beg lah. Bila tengok dalam beg, makanan kucing dah habis. Rasa macam kesian pula. Kakak pun panggil, Pus. Kucing ni Kisi ikut kakak masuk dalam lift. Wah, bagus, tak takut orang. Kakak pun naik lah. Kakak cakap, nanti mami kasih makan tunggu kejap Naik atas ke rumah kakak di tingkat 10. Jalan buka pintu besi, masuk dalam rumah. Kakak ada 2 orang anak bujang, kedua-duanya dah berumah tangga. Kakak tinggal seorang ibu tunggal. Jadi rumah kakak ni memang tak ada orang kecuali kakak seorang. Jadi masuk dalam rumah, kucing ni mula-mula dekat luar tu, tak nak masuk. Kakak panggil tak nak masuk. Lalu kakak pun pergi ke dapur, ambil satu tin makanan. Tin tu kakak buka, letakkan di atas surat khabar. Kakak pecah-pecahkan makanan tu, ratakannya. Kemudian kakak letak dekat dalam rumah. Pus. Baru dia masuk. Dia makan. Pintu masih terbuka. Pintu besi kakak mangga lah. Jadi dia tengah makan, kakak pun ambil tualah, masuk dalam tandas mandi. Selepas mandi, kakak tengok dia dah habis makan. Tengah menyandar dekat tembok ruang tamu rumah kakak, sedang menjilat-jilat tangan-tangan dia. Dia menjilat tangan kaki dia, katanya Kak Maya. Masuk bilik salin pakaian. Kakak tengok, tak apalah, biarlah dia tidur sini satu malam lah. Kalau dia nak keluar, dia keluar. Jadi dah salin baju, kakak pun makan, tengok TV sekejap. Dia masih duduk kat tepi dan dia sampai tidur Kisi. Sampai dia tertidur dekat ruang tamu. Kakak pun tengok, okeylah, mungkin nak tidur. Kakak pun biarkan. Jadi pintu besi kakak mangga, kata Kak Maya. Pintu kayu kakak buka. Bila-bila dia nak keluar, biar dia keluar. Kakak pun masuk bilik. Dalam gelap, keadaan gelap, ruang tamu, bilik kakak dalam keadaan gelap. Pintu bilik kakak buka, dapat lihat kucing dekat luar tu. Bila dia nak keluar, dia keluar. Kakak naik atas katil, tidur.
Ya, kakak tidur. Dan kakak terbangun selepas 12:30 malam. Sebab kakak tengok jam 12. Selepas 12:30 malam, nak dekat pukul 1 pagi kalau tak silap kata Kak Maya. Casey, kakak nampak ada orang tengah duduk sandar dekat tembok rumah kakak. Itu ni kucing apa ni? Asal lain sangat besar sangat kucing aku ni. Tiba-tiba Casey, rupa-rupanya orang, Casey. Kakak gosok mata tau. Sebab bila bangun tidur tu mata kelat sangat. Gosok mata, bila kakak gosok, mata tu tertutup. Kakak buka mata, Casey. Dalam bilik kakak yang gelap ni, kakak nampak ada perempuan rambut panjang, Casey, tengah merangkak ke arah katil kakak. Astaghfirullahalazim, ya Allah, apa ni? Kakak gosok mata, kakak buka. Casey, kucing hitam yang kakak nampak dekat bawah tu tengah berdiri dekat tepi katil kakak. Dan kakak bila pandang wajah kucing ni, dia macam senyum tau, Casey. Senyuman yang menakutkan. Kucing senyum, Casey. Itu yang kakak nampak. Kakak dah tak ada pilihan. Kakak memang suka kucing, tapi yang ini menyeramkan. Su, halau. Su. Tak nak, Casey. Tak nak bergerak. Su. Tak nak bergerak. Minta maaf, pada waktu tu memang tak boleh kakak berfikir. Betul-betul dekat ujung katil kakak ada sejadah. Sejadah tu kakak gulung. Dia memanjang itu kan, kakak halau dengan sejadah. Su, baru dia keluar. Keluar sampai dekat depan ruang tamu. Su. Dia keluar sampai dekat pintu. Kakak tutup pintu. Casey, betul ke aku nampak macam orang merangkak masuk bilik aku? Tak tahulah, Casey. Malam tu kakak tidur buka lampu, Casey. Walaupun tak boleh, susah, tapi kerana terlampau takut. Selepas kejadian malam tu, kakak setiap kali nak tidur besok, nak tutup lampu tidur, terbayang benda tu merangkak dalam gelap, Casey. Casey bayangkan perempuan rambut panjang merangkak perlahan-lahan pergi dekat katil kakak. Buka lampu, terus hilang. Sejak hari itu, tak boleh tidur dalam gelap. Mesti ada lampu. Terima kasih. Selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, silakan 669-11897 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Hello, selamat pagi. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ayani. Yani, panggilan dari mana ni? Singapura. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Ada, sikit juga. Ni masa tempat sekolah lama. Yang ni masa darjah 6. Then yang ni masa tu is waktu camp lah. Hello? Teruskan cerita, terus. Then masa tu semua berkurung kat hall. Then masa tu cikgu semua kasih buat hal lah, macam buat projek. Habis tu saya sorang-sorang lah nak pergi ke toilet ke satu tingkat 3. Dan
Lepas tingkat 3 tu saya seorang lah, saya tak tahu rasa apa. Dan saya macam semua pintu 4 dan ada macam bunyi pintu, main-main pintu. Tapi saya tak tahu, tak rasa apa-apa lah masa tu. Sebab semua orang, kawan-kawan saya tak beritahu saya. Itu je, saya pun tak tahu. Itu misteri pada saya. Terima kasih ya. Sama. Kembali. Baik, silakan 669-11897. Kalau anda bercerita, berkongsi pengalaman, selalunya saya akan berdiam dirilah. Saya beri anda peluang untuk bercerita. Kalau saya sering mencela, nanti kisahnya tak habis. Dan kalau saya juga sering ya ke, takut, seram, jadi irritating pula. Jadi harap maklum. Bukan saya tak dengar, saya dengar. Sebab ada yang kata, hello Casey, dengar tak? Dengar tak, bukan tak dengar. Jadi itulah cara saya mengendalikan MG12 ni, supaya tidaklah mungkin mengganggu orang yang sedang mendengar. 669-11897, dipersilakan untuk berkongsi pengalaman. Yang ini datang daripada sahabat, tengah malam juga saya ucapkan kepada Barada Effendi sedang mendengar sekarang ini. Katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Effendi, sedang mendengar dari Dubai. Wow, dari Dubai dengan MG12 sekarang ni. Okey. Seram kisah malam ni. Nak pergi dapur pun takut Betul. Tadi ingatkan nak ambil air. Selepas kisah Sally tu, boleh bayangkan Casey. Menyeramkan sangat. Kenapa manusia ni zaman moden tapi masih mempunyai hati yang busuk, menggunakan santau untuk mengapa-apakan orang. Entahlah. Juga selamat malam. Saya Hazika Munira, pendengar dari Brunei. Saya peminat MG12. Sekarang saya seorang diri tengah dengar MG12 menggunakan aplikasi Mi Radio, #DJKC the best, #MG12 the best. Terima kasih Ira HM ataupun Hazika Munira. Yang ini datang daripada Encik Sa'dun. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Sa'dun. Encik Sa'dun nak berkongsi pengalaman. Saya ni seorang pemandu teksi, dan ini perkara yang berlaku pada saya tahun 2010. Sampaikan 2 hari saya tak keluar memandu teksi sebab saya takut. Betul Casey, 2 hari tak keluar memandu teksi sebab takut. Apa yang ditakutkan sangat? Inilah kisahnya dalam Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah hanya sekadar hiburan. Saya memandu teksi seorang dirilah. Saya kerja pagi sampai ke petang, kemudian berehat, kemudian sambung malam. Perkara ni berlaku pada waktu malam. Saya ni dapat seorang penumpang, seorang makcik tau, dekat Marine Parade. Dia tahan teksi, saya berhenti di tepi jalan tu. Kemudian dia buka pintu. Bila dia buka pintu, saya pun tunggulah dia masuk. Tapi dia tak masuk ke sih? Dia buka je pintu. Kemudian saya tengok dah, cik nak masuk, nak pergi mana? Dia pun cakap, nanti dululah, anak-anak aku ni nak masuk. Saya pun, anak? Okeylah, mungkin ada anak lah, saya tak nampak. Kemudian dah beberapa saat baru dia masuk, tutup pintu. Saya tengok cermin, sampaikan saya tulis belakang kata Cik Sa'dun. Dekat belakang ni kata anak-anak. Langsung tak ada orang, dia seorang je tengah duduk dekat belakang. Jadi saya tanya, cik nak pergi mana? Dia cakap, cik nak pergi mana? Aku nak pergi Sungai Kalang. Dalam hati pun malam-malam macam ni pergi Sungai Kalang Okeylah, tak nak banyak soal. Saya pun tak nak kepo. Sungai Kalang cik, daerah mana cik? Sungai Kalang, kau berhentikan aku je dekat tepi jembatan tu. Saya diam. Saya pandu. Dalam perjalanan, saya baru perasan makcik ni, dia duduk, nanti mata dia akan jeling tau ke bawah. Dia jeling ke bawah. Dia tengok, dia jeling ke bawah. Nanti dia akan cakap, korang duduk dan diam mak tak suka korang macam ni. Duduk dan diam. Saya tengokkan makcik ni, dia macam beremang ke si bulu rumah. Beremang sangat. Dah sampai dekat Sungai Kalang tu, dekat tepi jembatan, sini berhenti aku, katanya. Kemudian saya harus dah terpaksa bertanya. Saya cakap, cik, tak maaf, cik nak datang sini
Malam-malam macam ni pergi Sungai Kalang buat apa, cik? Anak aku ni, aku nak kena bawa dari sini malam ni. Kau tengok tu bulan mengambang penuh. Kau tak nanti dia mengamuk. Dia kalau mengamuk aku yang susah. Anak saya tak nampak pun anak makcik. Kau nak tengok? Kalau kau nak tengok, aku boleh suruh dia keluar. Tak apa, cik. Tak apa. Sebabnya orang yang nak tengok anak aku ni, lepas dia tengok, mesti dia akan takut. Aku bukan nak takutkan kau, sebab itulah aku sembunyikan dia. Cik, tak apa. Nah, ni duit taksi. Kau simpanlah bilin. Makcik ni buka pintu ke si, kata Cik Sadun. Dia keluar, dia diri dekat luar. Keluar. Ni cepat. Nak mandi ni. Pukul berapa ni? Kesi, bulu rumah saya memang meremang, Kesi. Sepanjang waktu makcik dalam taksi, turun taksi meremang. Dia tutup pintu. Dalam hati saya ni, tolonglah jangan ada anak dia tertinggal kat dalam taksi aku, kata Cik Sadun. Saya terus masukkan CD surah-surah suci, Kesi. Saya ingat lagi. Masuk. Surah yang pertama berkumandang surah Duha. Saya pandu. Saya terus balik rumah. Keesokan hari, saya memandu taksi waktu pagi sampai petang. Malam 2 malam saya tak keluar memandu. Sebabnya saya takut sangat-sangat. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, itu dia kisah yang dikongsi sama. Dan sebelum tu, saya nak ketengahkan kata laluan yang ketiga. Kata laluan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Kesi. Siapa bercakap? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa bercakap ni? Man sini, Man. Man, panggilan dari mana, Man? Dari Marina. Okey, dan pengalaman Man, silakan. Okey, kejadian ini berlaku sekitar 10 tahun yang lalu, Kesi. Silakan, terus. Okey, saya ikut dengan keluarga saya. Mereka suka macam kerja dalaman lah, angkat bubu kan. Jadi waktu tu berlaku di sebelahan Pulau Semakau. Jadi waktu kat situ kan dah ribut turun. Kita sedang memancing lah tengah laut tu. Ribut turun, tiba-tiba dari pulau tersebut yang tak ada orang tinggal tu memanggil. Ada satu suara perempuan memanggil, macam bukan suara perempuan lah, suara orang tua. Dia panggil, "Oi, balik ke darat. Ribut nak turun," dia bilang. Saya dengan pakcik saya terkejut, Kifi. Pasal kita tak jauh daripada pulau tu. Jadi bila dia memanggil, "Oi, balik ke darat. Ribut nak turun," dia cakap. 2 kali kita dengar. Masuk ketiga kali kita dengar, saya bilang dengan pakcik saya, ada orang panggil suruh balik ke darat, ribut nak turun. Memang betul pukul hari tengah ribut waktu tu kan, nak ribut turun. Jadi saya bilang, pakcik saya cakap, dah tak usah layan, kita buat aja sekali. Betul-betul lah Casey, ribut turun. Bila ribut turun, pakcik saya ambil keputusan untuk pergi ke darat, ke pulau tersebut lah. Bila sampai ke darat tu, mata saya terpandang kat sebuah pokok bakau nama dia, pokok bakau macam mangrove lah, mangrove. Di Semakau kan ada mangrove. Jadi dekat mangrove tu saya lihat satu lembaga tengah jalan. Terus saya panggil pakcik saya bilang dengan pakcik saya, "Cik, ada orang jalan tu," saya bilang. Jangan merepek lah kau," dia cakap. Ini pulau pun ada orang lagi kan. Depan tu kan ada MOE punya, ada yang dah ditambak kan, parking kan. Jadi Semakau sebelah tu belum ditambak sih waktu tu.
Dia cakap ada orang jalan kat depan tu, dia cakap. Jangan merepek, jangan tegur-tegur, dia bilang. Saya pula suka tegur. Jadi tak sampai 10 minit KC. Tak sampai 10 minit saya dengan pakcik saya tu pergi ke darat KC, pergi ke darat. Jadi pakcik saya buatlah macam apa, tempat berteduh. Jadi kita tak bermalam dalam bot tau. Waktu tu kan ribut nak turun. Jadi kita bermalam dekat tepi pantai, tapi ada bakau-bakau, pokok bakau. Jadi sedang nak tidur ni KC, sedang nak tidur. Pakcik saya dah tidur. Saya memang tak boleh tidur lah, pasal dia nampak benda tu kan. Dia cakap dengan pakcik saya, "Cik, tadi ada orang jalan tu yang panggil kita tadi, saya rasa." Diamlah, jangan cakap apa-apa dia. Tadi bila pakcik saya dah terlelap, saya tak boleh tidur KC. Saya action tidur lah, kejam mata kan. Tiba-tiba air dah surut, bot pun dah kandas kan. Air surut, di semakau tu ada ropak macam lumpur kan, lumpur. Tiba-tiba saya dengar bunyi tapak jalan dekat lumpur KC, tapak. Jadi saya kejut pakcik saya. Cakap, "Cik, ada orang jalan kat tepi bot tu," dia kata. Jangan merepek lah tidur. Kau cakap-cakap gini lain kali tak bawa lagi. Bukan betul, dia kata. Pakcik saya continue tidur KC. Jadi bila saya dah dengar bunyi tapak-tapak tu, saya macam tak puas hati tau. Saya bangun pelan-pelan kan. Saya bangun pelan-pelan, saya tengok memang ada tapak besar KC kat tepi lumpur tu. Ada tapak besar-besar jalan. Jadi bila saya nak ikut, saya seorang, saya takut kan. Bila saya lihat tapak tu, 1-2 sampai dekat saya punya tempat bot pakcik saya tu, saya tengok, saya ambil lampu kan, saya buka risi lampu tu, saya terus campak tu lampu lah. Saya kejut pakcik saya suruh bangun lah. Saya ternampak lembaga berambut panjang hitam tengah duduk betul atas bot. So saya kejut pakcik saya bangun. Kenapa? Cik, ada orang duduk atas bot, saya bangun dia. Pakcik saya tengok, tak ada cik tu tengah duduk, saya cakap. Pakcik saya gosok mata dia, entah apa dia baca, saya tak tahu kan. Baru dia nampak KC. Dia nampak dah. Kau pergi sana. Dia suruh saya ke tepi KC. Macam pakcik saya kan memang asal orang-orang pulau kan. Jadi dia tahu serapah apa. Bila pakcik saya maju ke depan bot itu, dia pegang sahur bot. Itu ada nama sahur bot. Sahur bot tu kira ujung bot tu ada nama sahur. Sahur dia lah. Jadi dia pegang, dia serapah apa KC, baca. Saya tengok pakcik saya dah tercampak KC. Dah tercampak, jadi saya bilang. Terus saya pun sembunyi lah KC. Saya dah tak berani kan. Pakcik saya bangun lagi. Dia ambil tak silap saya, dia ada ambil satu daun dekat situ Daun apa dia cari, dia dapat tu daun KC. Tu daun dia dapat, dia serapah, dia masuk mulut, dia kunyah-kunyah, dia terus sembuh Dia sembuh, benda tu hilang. Jadi bila pagi kita nak balik ni, bila dia dah sembuh, dah hilang, kita dah boleh tidur kan. Tapi saya masih takut lah. Saya tidur kat bot. Dia nak tidur kat bot. Saya tak nak tidur kat bawah, dia kata. Di pagi bila kita bangun, tapak kaki KC, tapak kaki yang besar-besar tu masih ada kat situ KC, kat lumpur tu. Itu yang saya dan saya ikut siang tu, saya ikut tapak kaki tu sampai ke satu pokok tu, tapak kaki tu dah hilang. Jadi pakcik saya dengan saya pergi tengok. Jadi pakcik saya tahulah benda ni dari sini, dia cakap. Jadi lain kali kalau dengar apa-apa orang panggil, dia cakap kan, jangan menyaut. Itu paling penting. Kalau kat laut, dia cakap kalau di bot ada dengar apa-apa orang panggil, suruh kita balik ke darat, jangan nyaut. Itu pengalaman saya dengan pakcik saya. Wah, ini berlaku dekat pulau Ni kat Pulau Singapura. Pulau Semakau. Pulau Semakau. Ya betul. Terima kasih ya. Sama-sama. Bayangkan dekat pulau ni, seperti yang diceritakan oleh abang tadi tu ialah dekat laut Laut-laut ni kadang-kadang seram-seram juga
Baiklah saudara, masa tidak mengizinkan, dah pun 2-3 minit pagi. Selamat pagi pada anda semua. Jumpa anda esok lah, ataupun sehari ini saya bertugas jam 10 malam dalam geng Burung Hantu 10 sampai 2 pagi, dan pastinya dalam rancangan MJ12 juga. Terima kasih kerana memilih Ria dan menjadikan kami sebagai stesen yang boleh dan mampu menghiburkan anda. Dan terima kasih kerana like Facebook Ria. Jangan lupa untuk yang belum like lagi, sila like dan follow kami di Instagram, follow kami di Facebook lah. Jadi dari situ dapat banyak mungkin apa jua sangkut paut dengan stesen Radio Ria. Pastinya rancangan-rancangan yang dikongsi sama di Ria 897 FM. Saya undurkan diri dan terus dengan segmen berikut ini, segmen Rock Lama Duk sampai jam 4 pagi. Dan itu bye-bye dan selamat beristirahat.